Pada zaman kini, kita semakin terbuka terhadap mereka yang menghidap masalah kesihatan mental. Tetapi, masih banyak yang perlu kita lakukan kepada masyarakat bagi mengubah stigma negatif ini. Hampir segelintir penghidap masalah mental berhadapan dengan satu bentuk stigma mengenai mental mereka. Ia menjadi punca pengidap penyakit mental berasa malu dan bertindak menyalahkan diri mereka sendiri atas perbuatan mereka. Hampir 40% pengidap penyakit mental tidak mendapatkan rawatan dengan sewajarnya jika mereka terdedah dengan stigma daripada masyarakat sekeliling dan akan menyebabkan kesihatan mental mereka menjadi lebih serius pada masa hadapan. Bagi mereka, penyakit mental ini dianggap manja, tidak cukup kuat atau pemalas. Stigma yang dibawa oleh masyarakat membawa lebih banyak keburukan berbanding kebaikan. Bukan itu sahaja, penyakit mental boleh dialami oleh sesiapa pun tanpa mengenal usia. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada 2017, 29.2% orang dewasa dan 12.1% kanak-kanak mengalami masalah kesihatan mental. Ia juga adalah masalah kedua terbesar yang belenggu rakyat Malaysia selepas penyakit jantung. Beratusan tekanan mental ini mungkin meningkat tak kala COVID-19 yang menimpa kita. Untuk pengetahuan semua, kesihatan mental dan penyakit mental adalah dua perkara berbeza tetapi saling berkait. Kesihatan mental merujuk kepada keupayaan seseorang untuk berfikir dan kesihatan mental yang baik juga tidak lari daripada stres tetapi mereka berupaya untuk menanganinya. Penyakit mental pula lebih dikenali sebagai gangguan mental iaitu kondisi kesihatan yang menyebabkan individu tersebut sukar membuat kerja seperti biasa dan tidak mampu berinteraksi dengan orang sekeliling. Masalah kesihatan mental ini merangkumi banyak kumpulan. Kumpulan pertama, neurosis, iaitu perubahan pada pemikiran, tingkah laku dan perasaan tanpa menjejaskan kewarasan mereka seperti kemurungan dan kebimbangan. Kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti seharian. Ia berlalutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu dan akan menyebabkan pesakit membunuh diri. Kebimbangan pula ialah perasaan resah dan bimbang yang menyebabkan mudah berdebar, berpeluh dan takut tanpa sebab. Kumpulan seterusnya, psikosis, iaitu perubahan ketara pada pemikiran dan menjejaskan kewarasan mereka kerana pesakit akan mendengar suara-suara dari orang yang tidak wujud seperti skizofrenia. Kebiasaannya mereka digelar gila. Menurut kisah benar di dalam buku Gila, A Journey Through Moods and Madness yang menceritakan kisah-kisah benar penyakit mental di Malaysia, Visha, 23 tahun yang mengalami masalah pelajaran sejak kecil lagi dan mula berdikari sejak umur 19 tahun. Namun, keadaannya menjadi semakin teruk apabila dia mula terdengar suara-suara yang mengatakan, "Kau tu tak cantik pun, tak ada siapa pun suka kat kau." Dia bernasib baik kerana ibunya melawatnya dan membawanya ke psikiatris dan dia didiagnos menghadapi skizofrenia. Apakah isu di sini? Isunya adalah kesedaran mengenai masalah kesihatan mental yang rendah sekaligus menyebabkan individu yang mengalami masalah kesihatan mental tidak mendapatkan bantuan profesional yang sewajarnya. Stigma dan diskriminasi terhadap pesakit mental masih merupakan cabaran utama yang perlu ditangani dalam usaha untuk menuju keseksama dalam mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental. Stigma dan salah faham dalam kalangan masyarakat menyebabkan individu yang mempunyai penyakit mental lewat mendapatkan bantuan profesional yang mereka perlukan. Bukan sahaja stigma ini dialami oleh pesakit itu sendiri, malah ia turut memberi kesan kepada ahli keluarga pesakit tersebut. Seterusnya, kita akan membincangkan apa yang dikategorikan sebagai stigma dan apa yang dikategorikan sebagai fakta. Stigma yang pertama, pesakit mental tidak boleh bekerja. Fakta, pesakit yang boleh bekerja dengan
bantuan dan program sokongan pesakit mental boleh kembali bekerja. Stigma yang kedua, pesakit mental tidak boleh pulih. Fakta, penyakit mental boleh dirawat dan pesakit mental boleh mendapatkan rawatan di klinik atau hospital yang berhampiran. Stigma yang ketiga, pesakit mental gila. Fakta, panggilan gila mengasingkan seseorang individu daripada masyarakat dan bantuan yang mereka harus terima. Dengan ini, keadaan ini boleh memburukkan lagi penyakit mereka. Stigma yang keempat, penyakit mental boleh berjangkit. Fakta, penyakit mental tidak boleh berjangkit dan mereka sama sekali tidak harus disisihkan. Stigma yang kelima, pesakit mental selalu mengganas dan perlu diasingkan. Fakta, pesakit mental lebih kerap menjadi mangsa keganasan daripada menjadi punca keganasan. Apa yang lebih membimbangkan, masalah kesihatan mental boleh dialami oleh semua peringkat umur, tidak kira dewasa ataupun remaja. Sekiranya dibiarkan melarat tanpa sebarang rawatan, masalah kesihatan ini mampu menjadi punca kepada kecederaan fizikal dan domestik. Dalam sesetengah kes yang lebih kronik, individu berkenaan mampu mengambil jalan untuk membunuh diri. Polis Diraja Malaysia PDRM telah merekodkan 467 kes bunuh diri dalam tempoh 6 bulan pertama pada tahun 2022. Kes bunuh diri di negara ini turut meningkat kepada 81% dengan 1,142 kes dilaporkan pada tahun 2021 berbanding 631 kes pada 2020. Sumber adalah daripada Berita Harian bertarikh 10 September 2022. Biarpun pelbagai kempen kesedaran telah dijalankan, kesedaran dalam masyarakat kita terhadap penyakit mental masih berada di tapak yang lama. Usaha yang berterusan hendaklah dijalankan bagi menghapuskan stigma ini. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kita hendak mengatasi stigma ini? Bagaimana stigma terhadap penyakit mental dapat dihapuskan? Cara yang pertama adalah dengan menggunakan pengaruh media sosial, iaitu penyiaran yang meluas melalui media sosial mengenai isu-isu kesihatan mental, cerita-cerita inspirasi dan nasihat tentang cara menguruskan emosi dengan baik. Yang kedua adalah dengan menggunakan platform pendidikan, iaitu dengan melaksanakan saringan dan pendidikan mengenai penyakit mental sebagai sebahagian daripada kurikulum di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Selain itu, penyebaran pengetahuan mengenai penyakit mental juga boleh dibuat dengan memperbanyakkan program perbincangan awam mengenai kesihatan mental dalam acara-acara dan rancangan televisyen. Seterusnya, negara kita juga perlu mempuluskan khidmat rawatan dan sokongan yang berkualiti kepada individu yang menghadapi masalah kesihatan mental dengan menubuhkan pusat kesihatan mental komuniti di seluruh negara. Dan yang terakhir, negara kita juga perlulah memperbanyakkan kempen dan acara yang mempromosikan kesihatan mental di seluruh negara secara berterusan. Diharapkan dengan segala usaha ini, masyarakat kita akan lebih terbuka berhadapan isu kesihatan mental supaya lebih ramai lagi yang akan tampil untuk mendapatkan rawatan. Dan yang terakhir, negara kita juga perlulah memperbanyakkan kempen-kempen dan acara yang mempromosikan kesihatan mental di seluruh negara secara berterusan.
Diharapkan dengan segala usaha ini, masyarakat kita akan lebih terbuka terhadap isu kesihatan mental supaya lebih ramai lagi yang tampil untuk mendapatkan rawatan, justru dapat menyelamatkan aset negara yang akan memacu negara kita. Lambatlah tergagap. Persatuan Kesihatan Mental Malaysia (MMHA) adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966. MMHA diuruskan oleh jawatankuasa yang terdiri daripada orang yang berminat serta profesional dalam masyarakat, termasuklah penjaga kepada insan-insan yang menghadapi masalah mental. MMHA membayangkan sebuah negara di mana kesihatan mental diutamakan dan orang yang mempunyai masalah kesihatan mental disokong dan dapat menjalani kehidupan tanpa stigma dan diskriminasi. MMHA berhasrat untuk menggalakkan kesejahteraan mental dalam masyarakat dan menyokong orang yang mempunyai masalah kesihatan mental serta penjaga atau pasangan mereka melalui penyediaan perkhidmatan sokongan, pendidikan, latihan, penyelidikan dan advokasi. Objektif penubuhan MMHA adalah untuk menggalakkan kesihatan mental dalam masyarakat, membantu meningkatkan taraf rawatan, pencegahan dan penyelidikan dalam bidang kesihatan mental, memberi perkhidmatan pemulihan kepada mereka yang menghidapi penyakit mental, menjaga kepentingan dan kebajikan pesakit psikiatri, menyokong penjaga dan ahli keluarga bagi insan-insan yang menghidap sakit mental. Antara servis yang ditawarkan oleh Malaysian Mental Health Association adalah perkhidmatan sokongan psikologi, sokongan kesihatan mental untuk penjaga dan rakan sebaya, pendidikan dan latihan, program pemulihan psikososial dan juga kemudahan kediaman bagi pesakit-pesakit mental. Seterusnya ialah Befrienders. Befrienders merupakan sebuah organisasi bukan kerajaan yang menyediakan sokongan emosi 24 jam sehari, 7 hari seminggu kepada orang-orang yang mengalami kesepian, kesusahan, putus asa di dalam kehidupan dan mempunyai pemikiran untuk membunuh diri. Yang menariknya, segala perkhidmatan yang disediakan tidak akan dikenakan sebarang caj. Befrienders mempunyai pelbagai kaum, pelbagai agama dan boleh didapati oleh semua orang, tidak kira kaum, agama, umur, jantina atau orientasi seksual. Semua sukarelawan Befrienders dilatih dalam setiap perbualan menggunakan bahasa Melayu. Pesakit yang mempunyai masalah mental juga boleh merahsiakan identiti mereka sewaktu berhubung dengan Befrienders. Apabila panggilan pesakit dijawab, orang yang peduli dan terlatih akan mendengar kepada pesakit, bertanya soalan untuk memahami bagaimana perasaan mereka, memberi mereka masa untuk berkongsi dilema dan menyokong mereka jika mereka berasa hilang tentang bagaimana untuk mengatasi masalah di dalam kehidupan.